Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton. Okey, apa khabar anda semua pada hari ini? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang sihat? Okey, sentiasa doakan anda semua berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat. Okey, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Okey, hari ini kita masih lagi diberi kesempatan, okey, kita masih lagi diberi peluang untuk anda semua berada di sini bersama dengan saya, Sernik, untuk kita teruskan kelas Easy Score kita pada malam ini. Okey, jadi malam ini kita akan sambung pembelajaran kita, okey, dalam subjek matematik. Okey, kita akan sambung pembelajaran matematik tingkatan 4. Okey, yang mana topik persamaan kuadratik. Okey, kita akan sambung topik persamaan kuadratik. Boleh? Okey, jadi saya harap anda semua yang menonton pada malam ini, okey, berada bersama dengan buku-buku dan alat tulis anda, okey, supaya anda semua, okey, dapat catatkan sesuatu sepanjang sesi kelas kita pada malam ini. Okey, jadi saya harap anda semua dah bersedia untuk kita mulakan kelas kita pada malam ini. Okey, jikalau sebelum ini kita dah tengok ungkapan kuadratik, okey, iaitu ditulis sebagai AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C. Betul? Kan sebelum ini kita dah tengok penulisan bagi ungkapan kuadratik, okey, ataupun persamaan kuadratik ini ditulis, okey, sebagai AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah C. Okey, jadi malam ini, jadi hari ini kita akan tengok pula apakah peranan, okey, apakah peranan A, B dan juga C. Okay, nilai-nilai tersebut mewakili apa sebenarnya dalam persamaan kuadratik ini. Boleh? Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. A tu mewakili apa, B tu akan menentukan apa, C tu berada di mana. Kita akan tengok satu persatu. Okey. Okey, jikalau anda ada buku teks, mungkin boleh buka buku teks. Kita akan rujuk buku teks juga, beberapa perkara kita akan tengok dalam buku teks. Okey, yang pertama kita mulakan dengan nilai A. Okey, yang pertama kita mulakan dengan nilai A. Okey, yang mana nilai A ini? Okey, yang mana nilai A? Okey, kita akan mulakan dengan nilai A. Okey, kalau anda ada buku teks, anda boleh buka muka surat 7. Okey, maklumatnya ada dalam muka surat 7. Okey. A ini, okey, A ini akan menentukan, okey, nilai A ini akan menentukan bentuk graf itu. Okey, nilai A akan menentukan bentuk graf. Boleh? Okey, nilai A akan menentukan bentuk graf itu. Bentuk yang macam mana? Okey, kita tengok. Okey, jikalau dia ada dua keadaan, okey, dia ada dua keadaan. Okey, dia ada dua keadaan. Okey, jikalau nilai A, okey, jikalau nilai A lebih besar daripada sifar. Okey, jikalau nilai A lebih besar daripada sifar, okey, dia akan membentuk, okey, dia akan membentuk macam ni. Graf dia akan bentuk dia macam ni. Kan, ataupun saya suka untuk beritahu ini bentuk senyum. Okey, saya suka untuk beritahu, kalau saya anggap sebagai ini bentuk senyum. Boleh? Kalau A lebih besar daripada sifar, okey, bentuk graf dia bentuk senyum. Okey, yang ini dia bentuk senyum. Boleh? Kalau A lebih besar daripada sifar. Okey, jikalau A pula lebih kecil daripada sifar, okey, bentuk graf dia lawan kepada senyum, sedihlah, kan? Lawan kepada senyum adalah sedih. Jadi bentuk graf
okey, jikalau nilai A dia lebih kecil daripada sifar, okey, bentuk dia seolah-olah, okey, seolah-olah bentuk sedih macam ni. Boleh. Okey, jadi kalau bentuk macam ni, seanggap, okey, seanggap dia macam bentuk sedih. Boleh. Ingat dua ni je. Senyum, sedih kan, senyum ke gembira ke, tak kisahlah, apa-apa yang anda boleh terima. Okey, kalau A lebih kecil daripada sifar, okey, dia bentuk sedih. Sedih ke apa-apalah, boleh. Bentuk dia macam ni. Ini membezakan bentuk graf itu. Okey, nilai A ini. Okey, nilai A ini akan menentukan bentuk graf dia, sama ada dia bentuk senyum ataupun dia bentuk sedih. Boleh kan? Kalau A lebih besar daripada sifar, dia akan membentuk macam ni. Kalau A lebih kecil daripada sifar, dia akan membentuk sedih macam ni. Boleh? Itu saja. Ada lagi untuk setakat ni, itu saja. Boleh faham tak setakat ni? Okey, jikalau anda ada sebarang pertanyaan, okey, boleh tanya di ruangan komen. Okey, insya-Allah saya akan cuba untuk bantu anda semua. Okey. Okey, ada lagi. Saya padam dulu senyum dengan sedih ni. Okey, kemudian dalam muka surat 7 tu juga, okey, anda akan jumpa perkataan, okey, maksimum ataupun minimum. Betul tak? Dalam muka surat 7 dan juga muka surat 8 tu ada dia terangkan berkenaan dengan maksimum ataupun minimum. Kan, maximum point ataupun maximum point lah. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut titik maksimum ataupun titik minimum dalam bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Inggeris disebut maximum point ataupun minimum point. Okey, macam mana nak tentukan titik maksimum, titik minimum ni? Okey, kita tengok pada graf. Okey, jikalau A lebih besar daripada sifar, bentuk dia bentuk senyum ni, kan, bentuk senyum macam ni, kan. Kalau kita tengok titik yang paling bawah sekali, okey, titik yang paling bawah ni contohnya kat sini lah, kita angkat kat situ, kan. Ini kita kenali sebagai titik minimum. Sebab apa dia kenali sebagai minimum? Sebab dia paling bawah dah, kan. Graf ini dah paling bawah dah, pada tahap bawah ni kat sini dah tak ada dah garisan selepas daripada titik ini. Faham? Itu sebabnya dia dikenali sebagai, ini dia panggil titik minimum. Okey, titik minimum. Okey, ataupun minimum point, kan. Sebab apa? Sebab selepas daripada titik ini dan ke bawah, okey, dan ke bawah sudah tidak ada garisan. Hanya ini sahaja garisan dia. Sebab itu dia paling minimum. Boleh? Okey. Kemudian seterusnya, jikalau A ini lebih kecil daripada sifar, maksudnya dia akan macam bentuk sedih ni, bentuk bukit ni, kan, ini paling atas dah. Ini yang paling atas sekali. Kan, sudah tidak ada garisan lain, okey, yang selepas daripada titik ini. Sebab itulah titik ini dikenali sebagai titik maksimum. Okey, titik ini dikenali sebagai titik maksimum. Titik maksimum. Boleh? Dua titik itu saja. Tak banyak pun, dua saja. Okey. Jikalau dia paling atas ni, kan, sudah tak ada benda lain dah selain daripada itu dalam graf tu, kan, paling atas sekali, sebab itulah dia dikenali sebagai titik maksimum. Okey, kalau yang ni, yang paling bawah sekali kita kenali sebagai titik minimum. Boleh dua benda tu? Kan, nilai A. Okey, boleh tak setakat ni? Nilai A, okey, yang mana akan menentukan bentuk graf itu. Okey, dan juga daripada sini dia ada nilai dia, kita panggil nilai maksimum ataupun nilai minimum. Okey, itu berkenaan dengan nilai bagi A. Okey, nilai bagi A. Okey semua? Boleh? Okey, seterusnya kita tengok pula nilai bagi B. Okey, boleh kita teruskan nilai B pula. Okey, ini nilai A. Seterusnya kita tengok nilai B pula. Okey, seterusnya kita tengok nilai B pula. Okey, yang mana nilai B ini mewakili, okey, kalau A tadi, kan, kalau A tadi dia mewakili bentuk graf, okey, nilai B pula okey, dia mewakili kedudukan
paksi simetri. Okey, kalau anda ada buku teks, anda boleh buka muka surat 12. Okey, dalam buku teks muka surat 12. Okey, nilai B ini dia mewakili kedudukan. Okey, kedudukan paksi simetri. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai axis of symmetry. Okey, paksi simetri. Kedudukan. Okey, bukan nilai B itu adalah nilai paksi simetri. Okey, bukan contohnya B sama dengan 2. Okey, contohnya B sama dengan 2. Okey, B sama dengan 2. Okey, bukan paksi simetri sama dengan 2. Okey, cuma kedudukan dia saja. Nanti kita tengok. Okey, nanti kita akan tengok. Tapi saya tak akan terangkan semualah. Kan kalau anda tengok dalam buku teks tu ada 6 keadaan. Banyak tu. Kan ada 6 keadaan. Okey, saya akan ambil beberapa keadaan saja. Saya tak terangkan semualah. Okey, tapi sebelum saya terangkan keadaan tu, saya nak terangkan dulu paksi simetri ni supaya anda jelas. Okey, saya nak terangkan dulu paksi simetri ni. Boleh? Okey, kalau graf kuadratik. Okey, graf kuadratik ni. Okey, saya elok sikit. Okey, graf kuadratik ni dia lengkung dia macam ni. Okey, yang bawah ini kita kenali sebagai titik apa tadi? Titik minimum. Okey, yang mana dia ada koordinat dia lah x dan juga y. Betul? X dan juga y. Okey, paksi simetri ni. Okey, paksi simetri ni di mana? Macam mana nak terangkan paksi simetri ni? Okey. Bentuk ini, okey, bentuk persamaan kuadratik ni simetri. Maksud dia simetri ni maksud dia kalau kita bahagi dua bentuk ini. Kalau kita belah dua, bahagi dua, belah dua, potong dua, kan? Dia sama sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Ini bentuk dia sama. Okey, kalau kita membahagi. Okey, kita bahagi dua graf ini. Okey, yang mana garisan ini. Okey, garisan ini adalah garisan nilai X. Betul? Kan sebab nilai X ni kan ini mewakili nilai X. Okey, jadi nilai kat sini adalah nilai X sebenarnya. Okey. X apa-apa nilai lah. Okey, X apa-apa nilai lah. Okey, paksi simetri ni kita ambil daripada nilai X ini. Nilai X titik minimum ataupun titik maksimum. Okey, yang mana simetri ini dia merujuk kepada bentuk sebelah sini, bentuk sebelah kanan ini, kan lengkung di sebelah kanan ini dia sama dengan lengkung di sebelah kiri. Itu maksud dia paksi simetri. Boleh setakat ni? Okey, boleh kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan. Ini berkenaan dengan paksi simetri. Tak masuk kedudukan lagi. Okey, tak masuk kedudukan lagi. Okey, yang saya nak terangkan, kan kalau tengok pada buku teks itu dia ada 6 keadaan. Kan tapi saya nak terangkan 2 keadaan sahaja. Okey, yang mana jikalau A lebih besar daripada sifar, okey, keadaan yang pertama. Okey, keadaan yang pertama A lebih besar daripada sifar dan juga B, okey, lebih besar daripada sifar. Okey, kedua-dua nilai ini positif. Okey, anda tengok. Dan juga keadaan yang kedua. Okey, keadaan yang pertama, kedua-dua nilai ini positif. Okey, keadaan yang kedua yang mana A lebih kecil daripada sifar dan juga B lebih kecil daripada sifar. Okey. Yang pertama, kedua-duanya positif, lebih besar daripada sifar. Okey. Yang kedua-duanya negatif, lebih kecil daripada sifar. Okey, yang mana kedudukan paksi simetri bagi dua-dua keadaan ini adalah, okey, saya lukis gambar. Contohnya ini paksi X dan juga paksi Y dalam graf. Okey. Jadi apabila dua keadaan ini, okey, apabila dua keadaan ini, okey, kedudukan graf itu, okey, kedudukan paksi simetri itu berada di sebelah kiri graf. Okey, paksi simetri ini, garis putus-putus ini adalah paksi simetri. Dia berada di sebelah kiri, berada di sebelah negatif.
Nilai dia tak tahu berapa, nilai dia bukan nilai B. Okey, saya nak tekankan lagi sekali, nilai ni, okey, nilai ini bukan nilai B. Nilai B hanya merujuk kepada kedudukan dia sahaja, sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, itu sahaja. Boleh? Okey, bagi dua-dua keadaan ini, okey, A lebih besar daripada sifar, B lebih besar daripada sifar, dia berada di sebelah kiri graf. Okey, A lebih kecil daripada sifar, B lebih kecil daripada sifar, pun sama, dia berada di sebelah kiri graf. Kalau sebaliknya, dia berlawanan lah. Kan, kalau A lebih besar daripada sifar, B lebih kecil, dia berada di sebelah kanan. Kan, janganlah ingat semua. Pilih yang mana yang kita perlu ingat. Kan dia ada 6 keadaan kat situ. Kan, pilih yang mana senang untuk anda ingat. Terpulanglah. Kan, kalau cara terangkan yang ini. Kalau anda ada cara anda yang tersendiri, boleh, tak jadi masalah. Okey, yang saya nak terangkan bagi dua keadaan ini. Okey semua? Boleh? Dia berada di sebelah kiri. Okey, jikalau kalau anda tengok pada graf itu B sama dengan sifar. Okey, kalau B sama dengan sifar, dia berada di tengah-tengah ini. Okey, dia berada di tengah-tengah. Dia punya paksi simetri dia. Okey, paksi simetri dia adalah paksi ini. Bermaksud X sama dengan sifar. Okey, jikalau B sama dengan sifar, okey, dia berada di tengah-tengah lengkung dia. Paksi simetri adalah paksi menegak ni, paksi Y ni, bukan Pak. Boleh? Boleh? Okey. Seterusnya, okey, ini nilai B. Okey, ini nilai B. Okey, tadi nilai A menentukan bentuk graf. Okey, nilai B dia menentukan kedudukan paksi simetri. Okey, seterusnya C pula. Okey, nilai C pula mewakili apa? Okey, kita tengok nilai C pula. Okey, kan ungkapan kuadratik kan ada 3, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi C pula. Okey, C ni pula. Okey, C. Nampak bentuk C ke bentuk O tu? Okey, C. Okey, C ini mewakili C adalah pintasan Y. Okey, C ini, nilai C ini adalah pintasan Y. Okey, nilai dia sendiri. Bukan kedudukan, bukan apa, nilai itu mewakili pintasan Y. Sama macam persamaan garis lurus lah. Kan, Y sama dengan MX tambah C. C itu adalah pintasan Y. Sama juga bagi persamaan kuadratik. Okey, C itu merujuk kepada pintasan Y. Okey, yang mana anda boleh tengok pada muka surat 13. Okey, pada muka surat 13. Contohnya saya lukis gambar lah untuk nampak lebih mudah. Okey, ini paksi Y. Okey, ini paksi Y. Okey, dan juga paksi X. Okey, pintasan Y itu merujuk kepada sini. Ini adalah pintasan Y. Okey, yang mana dia bersilang dengan paksi Y. Okey, nilai di mana dia bersilang dengan paksi Y. Okey, inilah kita kenali sebagai pintasan Y. Itu saja, simple saja. Tak kisahlah bentuk senyum ke, bentuk sedih ke, yang mana dia bersilang, bersentuh pada paksi Y, maka di situlah. Okey, itulah C. Itulah nilai C dia. Okey, boleh semua? Senang saja. C lah yang paling senang sekali. Okey, dia adalah pintasan Y. Boleh? Okey, jadi itu 3 benda okey yang saya nak kongsikan kepada anda semua pada malam ini. Harap dengan perkongsian saya pada malam ini, okey, sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada anda berkenaan dengan topik persamaan kuadratik ini. Boleh? Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya daripada awal sampai sekarang. Okey, sebagai tanda sokongan anda. Okey, jikalau anda rasa okey sesi kita, kelas kita pada malam ini memberi manfaat kepada anda semua, apa kata anda kongsikan kelas kita pada malam ini, okey, supaya ramai lagi rakan-rakan anda di luar sana okey dapat faham
sama macam yang anda semua faham malam ini. Boleh? Okey, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Okey, saya jemput anda semua yang menonton pada malam ini untuk like dan follow Facebook page saya, untuk anda sentiasa dapatkan info yang terkini berkenaan dengan apa yang saya nak sampaikan kepada anda semua. Okey, jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum.